Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan kepada antum semua tentang hadis yang ke-38 bersertakan huraiannya. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, sesiapa yang memusuhi seorang waliku, maka sesungguhnya aku telah isytiharkan perang terhadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Takhrij hadis di kalangan pemilik kitab sunan, hanya Al-Bukhari sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Beliau meriwayatkan daripada Muhammad bin Utsman bin Karamah. Katanya, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, katanya Syarik bin Abdullah bin Abi Namir menceritakan pada saya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebut keseluruhan hadis itu dan menambah hujungnya, aku tidak pernah teragak-agak tentang sesuatu yang aku lakukan sebagaimana teragak-agak untuk mencabut nyawa orang yang beriman, sedang dia bencikan kematian sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Hadis ini salah satu daripada hadis gharib yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Di samping itu, Khalid bin Makhlaq Al-Qatawani dipertikaikan status riwayatnya oleh Ahmad dan lain. Mereka berkata beliau meriwayatkan hadis-hadis mungkar, manakala Atta yang terdapat dalam hadis isnad ini ada yang berpandangan beliau ialah Ibnu Abi Rabah, ada pula yang berpandangan beliau ialah Ibnu Yasar. Dalam sesetengah naskah Sahih Al-Bukhari, beliau disebut sebagai Ibnu Yasar. Poin seterusnya, memusuhi wali Allah mengundang murkanya. Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi seorang waliku, maka sesungguhnya aku isytiharkan perang terhadapnya. Maksudnya, maka sesungguhnya aku telah memaklumkannya bahawa aku akan memeranginya, kerana dia telah memerangiku kerana memusuhi pada waliku. Kerana inilah, pertama dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, faqad istahallu muharabati, maka sesungguhnya dia telah mengundang peperangan daripadaku. Yang kedua, dalam hadis Abu Ummah radhiyallahu anhu dan lain-lain disebut, faqad barazani bil muharabah, maka sesungguhnya ia telah tampil untuk memerangiku. Oleh itu, mengasihi, menolong wali Allah Ta'ala adalah wajib, sementara memusuhi mereka pula adalah haram. Sebagaimana musuh-musuh Allah Ta'ala wajib dimusuhi, mengasihi dan menolong mereka pula adalah haram. Maksudnya, contoh kalau kita orang tu, si A ni musuh pada wali, dan kita tolong pula si A ni untuk menolong si A ni, maka haram. Firman Allah Ta'ala, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwukum awliya, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu sebagai penolong dan orang yang dikasihi. Surah Al-Mumtahanah. Poin yang seterusnya, sifat para wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyifatkan para kekasihnya yang dia mengasihi mereka dan mereka mengasihinya dengan sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, serta sifat perkasa dan tegas terhadap orang-orang kafir. Poin yang seterusnya, maksiat adalah memerangi Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa semua maksiat adalah perbuatan memerangi Allah Azza wa Jalla. Al-Hasan berkata, wahai anak Adam, adakah kamu mampu memerangi Allah? Sesungguhnya siapa yang menderhakai Allah Ta'ala, dia telah memerangi Allah. Selain itu, semakin dosa itu keji, semakin kuat ia memerangi Allah Ta'ala, menamakan orang-orang memakan riba dan perompak di jalanan sebagai orang-orang yang memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, kerana besarnya kezaliman mereka adalah hamba Allah dan usaha mereka untuk lakukan kerosakan di tanah air miliknya. Begitu juga perbuatan memusuhi para wali Allah Ta'ala pasti akan menolong, mengasihi dan menyokong para walinya. Oleh itu, sesiapa yang memusuhi mereka, maka sesungguhnya dia telah memusuhi Allah Ta'ala. Poin seterusnya, kategori wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membahagikan wali-walinya yang muqarrabin, dihampirkan kepadanya, kepada dua kategori. Yang pertama, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perkara-perkara fardu fardu. Ini merangkumi pelaksanaan segala perkara yang wajib dan meninggalkan segala perkara yang haram, kerana semua itu antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala fardukan ke atas pada hambanya. Kedua, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melakukan amalan-amalan sunat selepas mengerjakan amalan-amalan fardu. Dengan ini jelaslah bahawa tiada jalan lain boleh menyampaikan seseorang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala serta mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah Ta'ala, melainkan melalui ketaatannya seperti yang disyariatkan melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu, sesiapa yang mendakwa menjadi wali Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mencintainya melalui cara lain
Daripada cara tersebut, jelaslah bahawa dia berdusta dalam dakwaannya. Seperti perbuatan orang-orang musyrikin, mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembah apa yang mereka sembah selainnya. Sebagaimana yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan bahawa mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang kedua, Allah Ta'ala juga menceritakan tentang golongan Yahudi dan Nasrani yang berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami merupakan anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Sedangkan mereka terus berdegil dengan mendustakan para rasulnya, melakukan larangan-larangannya dan meninggalkan perkara-perkara yang difadukannya. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Imam Haikal Muhammad Rapi, nombor matrik 054284. Jadi insyaAllah seterusnya apa syarah yang terdapat dalam hadis yang ke-38 ni dalam kitab Jami' Ulumul Hikam ni. Seterusnya adalah martabat wali Allah Ta'ala. Okey, dalam hadis dalam hadis ni disebut bahawa wali Allah ini terbahagi kepada dua martabat, iaitu yang pertama, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang telah difadukan oleh Allah lah. Maknanya martabat yang pertama ni ialah wali Allah yang selalu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang telah difardukan. Ini adalah martabat yang sederhana lah. Maksudnya martabat yang pertama ni lah martabat yang sederhana daripada kalangan golongan kanan. Pelaksanaan amalan fardu ialah amalan yang paling mulia. Okey, kalau kita tengok Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, amalan yang paling mulia ialah melakukan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala lah. Bersifat wara' terhadap perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ketulusan niat pada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri kekasih Allah Ta'ala yang ada dalam kitab ni. Okey, yang pertama, Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat orang yang dia kasih, sayang kepada mereka dan mereka juga kasih kepadanya. Dalam firman Allah yang bermaksud yang bersifat lemah lembut dengan orang yang beriman. Dalam surah Al-Ma'idah kita boleh tengok ayat 54. Maksudnya mereka melayan orang-orang yang mukmin dengan lemah lembut, belas kasihan dan rendah diri. Okey, seterusnya kita pergi kepada martabat cinta Allah adalah kurniaannya. Okey. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud itu adalah limpah kurnia Allah, dia mengurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Seterusnya kita pergi kepada dalam kitab ni telah menyebut 4 waktu yang penting dalam sehari kita. Dalam hidup kita seharian kita ada 4 waktu yang penting. Okey, yang pertama, waktu dia menghitung muhasabah dirinya. Maknanya bila waktu kita, antara waktu yang terpenting dalam seharian kita ialah waktu bila kita menghitung muhasabah diri kita. Okay. Yang kedua, waktu dia untuk bermunajat kepada Tuhannya, Allah Ta'ala lah. Okay, waktu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, waktu untuk dia bertemu saudara-saudara dan kawan-kawan yang akan memberitahu tentang keaiban dirinya serta bercakap benar kepadanya. Yang keempat, waktu dia membiarkan dirinya menikmati kelazatan yang halal dan elok. Okay, itu empat waktu yang penting dalam sehari yang telah disebut dalam kitab ini. Iaitu, sebab itu akhir sekali lah kita pergi kepada saranan hadis ini. Hadis ini menyarankan kita supaya untuk terus zuhud terhadap dunia. Okay? Kita kena zuhud terhadap dunia sebab dunia tak kekal lama. Yang kedua, zuhud terhadap milik orang lain. Okay? Zuhud terhadap milik orang lain. Yang ketiga, akhir sekali, memakmurkan muka bumi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sekian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.